menonton rancangan ulang suara yang dibawakan khas daripada FB UMNO Sabah Online. Dan sekali lagi bersama saya pada malam ini, moderator anda yang Sabrina, membawakan satu lagi topik yang sangat menarik bersama-sama dengan teman panel saya pada malam ini, panel yang kita hormati. Dan sebelum kita lanjutkan lagi acara kita pada malam ini, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk memberikan like, share dan viralkan seluas mungkin video kita pada malam ini supaya apa yang kita sampaikan dapat manfaat bersama. Baik, pada malam ini kita akan mengupas satu lagi tajuk iaitu pelan pemulihan pelancongan pasca COVID-19, dan individu yang tepat untuk membicarakan topik ini ialah orang kuat Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Sabah sendiri. Dan beliau yang dimaksudkan tidak lain dan tidak bukan ialah saudara Muhammad Kurniawan Naim bin Mokhtar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau merupakan setiausaha politik kepada Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Sabah, dan beliau juga merangkap Ketua Pemuda UMNO bahagian Kinabatangan. Selamat datang Naim. Terima kasih sudi menjemputlah ke studio ini. Dalam kesibukan tugas, masih sudi meluangkan masa selama hampir insyaAllah sejam dalam rancangan ulang suara kita pada malam ini. Sama-sama. Baik, mengikut rekod pada tahun 2018-2019, sektor pelancongan merekodkan hasil tertinggi dalam sejarah kutipan hasil, iaitu sebanyak 8.342 bilion dengan kedatangan pelancong seramai 3,879 juta pelancong yang masuk ke negeri Sabah. Selepas COVID mula melanda pada penghujung Disember 2019, bagaimana perkembangan sektor pelancongan Sabah sehingga ke hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terutama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah atas kesudian untuk menjemput saya dan berkongsi mengenai sektor pelancongan di Sabah ini. Kita berbalik kepada soalan itu, ramai juga bertanya kepada saya, masih adakah pelancong di Sabah ini? Rata-rata apa yang berlaku selepas sebelum COVID itu, kita berada di kemuncak dia, dan selepas COVID itu langsung tidak ada pelancong datang. Dan lebih kurang pada bulan 9, bulan 10 itu, bulan 8, bulan 9 sebelum berlakunya PRN Negeri Sabah, pada waktu itu sektor industri pelancongan secara domestik agak baik juga untuk Sabah, dengan kedatangan pelancong-pelancong daripada Semenanjung ke Sabah, Sarawak. Dan selepas sahaja berlakunya PRN itu, sektor pelancongan Sabah sekali lagi mati oleh kerana kes COVID yang melanda. Ianya amat sukar bagi Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar pada tahun ini, di mana KPI yang telah diberikan untuk menyumbangkan lebih kurang 2.3 bilion kepada pendapatan negeri Sabah. Namun saya rasa pada ketika ini ianya agak sukar untuk disampai, agak sukar untuk disampai. Dan juga saya pun tidak ada jawapan yang konkret untuk diberikan bila sektor kita akan pulih semula seperti sedia kala. Namun apa yang kita laksanakan adalah untuk meminta lebih banyak vaksin bagi pemain-pemain industri di Sabah ini. Dengan itu sahaja saya rasa sektor pelancongan ini akan pulih, jikalau semua pemain-pemain industri dan kita mencapai herd immunity di Sabah ini. Baik, adakah penonton-penonton boleh dengar dengan jelas suara kami sekarang? Sebab tadi kita baca banyak komen tiada audio katanya, ataupun suara yang tidak jelas. Boleh dengar? Boleh respon? Boleh? Boleh dengar? Boleh dengar? Okey. Kita mau pastikan dulu suara tidak terjejas, sound kita pun bagus, supaya apa yang kita sembangkan ataupun bualkan pada malam ini kita boleh dapat manfaat bersama. Okey? Boleh? Okey, boleh kita teruskan dengan yang seterusnya. Jadi bila melihat keadaan COVID ini, dia sudah semakin hampir 2 tahun, sangat-sangat menjejaskan kita punya sektor pelancongan. Jadi apa
kebijakan jangka pendek yang disediakan oleh kementerian untuk membantu penggerak industri pelancongan yang selama ini menjadi lubuk pendapatan kepada negeri secara langsung dan tidak langsung? Apa yang berlaku selepas terjadinya COVID ini, kebanyakan peruntukan yang diberikan kepada Kementerian Kepkas, kita telah convertkan dia kepada bantuan bagi memastikan bahawa sektor pemain-pemain industri sektor pelancongan ini tidak terus hilang dari muka bumi Sabah ini. Terdapat lebih kurang untuk yang bantuan Sabah Prihatin yang 3.0 ini lebih kurang 2.879.000 kita berikan kepada 3.325 penerima. Ini juga termasuk kita bilang pengamal-pengamal industri seni kita, bukan saja pelancong, dan juga kita punya pengamal industri seni juga akan kita berikan bantuan. Selain itu, bagi pelan jangka masa pendek ini kita juga telah memberikan subsidi kepada hotel-hotel berupa daripada segi subsidi dia punya elektrik, dan juga kita lihat kementerian juga telah berjaya memberikan bantuan kepada ini travel agencies di Sabah ini lebih kurang RM4,000 merupakan yang terbesar di Malaysia. Kita faham situasi pada kali ini sungguh mencabar, dan sedikit sebanyak apa yang diberikan kepada kementerian akan disalurkan terus kepada pemain-pemain industri agar mereka tidak terus mati jika pada saat COVID ini melanda. Bila kita lihat pula kita punya pelan pada hari ini, kita mahukan dia memberikan peluang kepada kita untuk rejuvenate, untuk lihat balik kita punya sektor pelancongan di Sabah ini. Bagaimana mau upgrade dia dari masa ke semasa. Kalau saya rasa dengan ada orang bilang blessing in disguise. Kita sentiasa berpikiran positif walaupun dalam kesusahan. Saya rasa apabila kembalinya keadaan COVID ini pulih, saya rasa akan ada lebih banyak kemajuan lah kepada sektor pelancongan di Sabah ini. Baik, tadi Saudara Naim ada menyebut juga kita akan memberi laluan sekejap kepada kita punya soundman untuk kita memastikan suara kita ini kita baiki dulu, sebab ramai di sini kata macam Kak Dayang Aisyah kata belum kita belajar bahasa isyarat ni, minta maaf banyak-banyak Kak. Nanti minta maaf, kita kasih rehat sebentar kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menyaksikan satu klip. Okey, video ini untuk kita paparkan sementara kita baiki dulu sound kita. Terima kasih. Baik, kita kembali lagi. Boleh minta tolong kepada sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan-puan di luar sana untuk memberikan komen. Adakah sudah mendengar suara saya dengan jelas atau masih lagi sipi-sipi? Ada sudah komen? Boleh dengar dengan jelas sebelum kita teruskan, sebab kita tidak mahu
perbincangan yang sangat bermanfaat ini menjadi sia-sia kerana tidak begitu mendengar suaranya. Baik, jika keadaan sudah kembali pulih, alhamdulillah, terima kasih kepada soundman yang bertugas. Jadi kita teruskan kembali dengan soalan tadi. Saudara Naim ada menyebut tentang bantuan juga kepada penggiat-penggiat seni. Macam hari itu kita ada jemput juga daripada Baskers untuk bersiaran dalam rancangan ulang suara ini, yang mana beliau juga ternanti-nanti apakah bantuan daripada kerajaan yang diberikan kepada kumpulan-kumpulan seni seperti Baskers dan sebagainya. Silakan. Sekira untuk makluman semua, bantuan-bantuan kepada penggiat seni ini telah masuk hingga fasa keempat. Bermula daripada 2020, kita telah salurkan bantuan kepada penggiat-penggiat seni yang berdaftar. Dia tidak susah untuk daftar, cuma pergi ke lembaga kebudayaan dan daftar. Kita akan menyalurkan bantuan terus daripada sana, berupa wang ringgit sebanyak RM300 lah. Walaupun tidak banyak, tapi saya rasa dapat membantu sedikit sebanyak mengurangkan beban terhadap penggiat-penggiat seni yang saya rasa daripada sektor hiburan ini sudah tidak seperti dahulu, sangat terjejas. Selain itu, kita mengharapkan juga agar melalui program, jika pulihnya sektor industri di Sabah ini, kita dapat menarik lebih banyak lagi penggiat-penggiat seni ini untuk terus bergiat, dan kita membekalkan daripada segi cross skilling kepada mereka, di mana kita memberikan latihan skill bagi mereka menjalankan suatu tugas kerja yang lain, sementara apa yang mereka kerjakan selama ini tidak dapat dilaksanakan. Baik, tadi Saudara Naim juga ada menyebut tentang mereka boleh mendaftar. Jadi kepada penggiat-penggiat seni, Baskers dan sebagainya yang berada di luar sana, bolehlah ke kementerian, terus kepada kementerian ke lembaga kebudayaan. Lembaga kebudayaan, terus kepada lembaga kebudayaan untuk mendaftarkan diri bagi mendapatkan bantuan wang tunai sejumlah RM300. Walaupun kata Saudara Naim tadi nilainya mungkin tidaklah begitu besar mana, tetapi saya yakin dan percaya nilai yang begitu sangat-sangat membantu kepada semua penggiat-penggiat seni di luar sana yang begitu terkesan dengan pandemik. Mereka tidak ada platform lain, ya Naim. Betul. Mereka hanya bergantung sekarang dengan hiburan yang dibuat secara online. Dan sebagainya. Baik, adakah pendekatan yang sama akan dilakukan seperti sebelum datangnya COVID, diteruskan seperti fokus kepada China dan Korea market yang datang untuk sun, sea dan golf, ataupun akan bergerak ke arah industri pelancongan yang lebih meluas seperti meetings, incentive, convention and exhibition MICE dan medical tourism? Iya, saya rasa kita akan meneruskan kita punya kekuatan, strength, yaitu pelancong-pelancong daripada Korea dan juga China, di mana itu merupakan destinasi, diibaratkan Sabah ini umpamakan syurga dunia bagi mereka. Dan kita tidak akan membuang kita punya sumber keuangan untuk mempromosikan pelancongan Sabah ini di tempat-tempat yang kita rasa tidak memberikan pulangan kepada negeri ini. Bagi sektor MICE juga, setelah siapnya SICC itu, di mana kita dapat menempatkan lebih kurang 5,000 orang peserta sekaligus. Saya rasa sekaligus. MICE ini akan berjalan lebih baik daripada yang sebelumnya, dan saya rasa kriteria untuk menjalankan suatu convention yang berskala dunia ini, kriteria dia adalah 5,000 orang pengunjung satu masa, dan saya rasa itu telah dipenuhi oleh Sabah, dan sektor ini akan lebih berkembang, lebih majulah saya nampak. Daripada segi medical tourism juga, saya tidak pasti pelancongan medical tourism dengan Kementerian Kesihatan, tapi saya rasa di Sabah ini merupakan antara perubatan yang termurah jugalah daripada segi hospital private yang sedia ada pada hari ini. Di samping itu, kemudahan bersifat bertaraf dunia mungkin, ya. Di samping itu boleh melancong-lancong lah ke Sabah. Di Sabah terusnya. Okey. Kalau kita lihat pelancong di Korea, daripada Korea saja yang masuk ke Malaysia pada tahun yang sebelum COVID itu boleh mencecah sebanyak
337,100 orang yang sampai ke sini. So meaning to say Korea saja menjadikan Sabah ini sebagai macam yang saudara yang sebut tadi sebagai syurga dunia mereka, yang mana mereka tertumpu datang ke sini. Apa sebenarnya tarikan yang menyebabkan pelancong daripada China dan Korea ini suka betul datang pergi tempat kita? Kalau di Sabah ini yang menjadi tarikan utama kepada mereka melalui data-data yang kita ada, mereka sungguh berminat dengan sumber alam semula jadi laut kita yang sedia ada lah. Itu yang Sun Sea dan Sun tadi Sea, ya, kebanyakan mereka akan pergi ke tempat-tempat yang mempunyai lautan yang cantik-cantik seperti pulau-pulau di Kota Kinabalu dan juga pulau-pulau di Semporna. Mereka sungguh tertarik dengan flora dan kita punya alam semula jadi, kita punya batu karang yang ada di Semporna dan sebagainya. Itu merupakan sesuatu yang asing bagi mereka, tidak ada di tempat mereka. Itulah menyebabkan mereka mahu betul-betul ke Sabah ini. Suka betul pergi sini ya. Betul. Sebab adakah di sana kurang pulau kah macam mana? Lebih kurang lah begitu, kurang pulau, dan mungkin Sabah punya antara yang terunik. Jika kita tengok pun di internet 10 dive spot yang terbaik di dunia ada antaranya adalah di Sabah, di Pulau Sipadan. Itu membuatkan mereka lebih tertariklah ke sana. Baik. Sekiranya viewers yang ada di luar sana, penonton-penonton yang ada di luar sana ingin bertanyakan soalan, bolehlah terus menghantar ke page kita secara live pada malam ini. Sekiranya ada sebarang pandangan ataupun soalan yang ingin dikemukakan kepada saudara Naim kita. Baik. 3 teras utama pemulihan pelancongan dengan nilai 200 juta yang diumumkan di federal oleh Menteri Datuk Nancy hari baru-baru ini seperti diumum dalam Belanjawan 2021 bagi pelaksanaan pakej rangsangan terdiri daripada mengembalikan keyakinan pelancong, menyemarakkan pelancongan domestik dan memaksimumkan sumber sedia ada. Boleh jelaskan dengan lebih lanjut? Pelan strategik pelancongan ini telah dirangka oleh MOTEC dan untuk bagi perjalanan daripada segi dasar pelancongan negara 2021 hingga 2030. Antara yang saya rasa yang terbaik yang untuk dijalankan di Sabah adalah daripada segi untuk memperkenalkan budaya yang ada di setiap tempat yang ada. Saya rasa itu amat menariklah bagi Sabah, kerana di Sabah ini kita terdapat terlalu banyak etnik untuk diperkenalkan dan dikomersilkan. Betul. Saya rasa kemungkinan juga promosi-promosi seperti yang sedia ada ini kita boleh jalankan di Semenanjung atau di Sarawak. Sebagai contoh, Sabah Tourism Board juga telah merancang untuk menjalankan tour pelancongan di Semenanjung. Terdapat 2-3 tempat untuk menarik lebih ramai orang ke Sabah bagi memperkenalkan domestic tourism. Dan juga saya rasa poin yang kedua ada dalam dasar tersebut yang baik adalah memperkasakan rural tourism. Ini pelancongan di luar bandar. Saya rasa ini amat baik. Kita lihat di Sabah ini dia punya kadar kemiskinan agak tinggi di luar bandar. Betul. Dengan memperkenalkan dan memperkasakan rural tourism ini, saya rasa ya sedikit sebanyak dapat membantu orang-orang di luar bandar untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik, pendapatan yang lebih kukuh. Kita tidak lagi melihat mereka mungkin ada yang jadi nelayan saja, ada yang jadi petani saja. Kita memperkenalkan pelancongan di kalangan komuniti mereka. Dan kerajaan negeri juga menyambut baik seruan-seruan yang diberikan oleh MOTEC itu dengan memberikan peruntukan bagi rural tourism ini. Kita mahu ia dipanggil CBT, Community Based Tourism. Community Based Tourism, ya. Dan kita akan menyalurkan peruntukan bagi 5 tahun yang mendatang ini bagi memperkasakan CBT ini. Saya rasa dia pasti akan mendapat sambutan yang baik di kalangan orang-orang kampung dan juga yang memberikan suatu pengalaman yang baru kepada pelancong-pelancong yang ke Sabah. Berarti mereka bukan sahaja singgah di Kota Kinabalu yang terkenal, Kundasang dan sebagainya, dia juga akan singgah-singgah ke daerah lain. Kota Belud, Tenom, Kinabatangan dan sebagainya. Kita mau itu yang terjadi.
Oh, dia mesti sebut Kinabatangan. So Kinabatangan adalah kawasan. Kalau saudara Naim melihat Kinabatangan ini boleh diperluas, boleh dimajukan dari prospek apa untuk dari segi pelancongan ini? Kalau di Kinabatangan. Di Kinabatangan ini apa yang terdapat di sana yang keunikan dia adalah flora dan fauna dan juga dia punya spesies-spesies hidupan liar lah. Kita terdapat gajah pygmy, gajah yang terkecil di dunia di Kinabatangan ada. Oh ya. Proboscis monkey juga banyak. Di samping itu saya rasa dia punya tempat ini sesuai untuk dijadikan sebagai pusat penyelidikan bagi apa ini saintis-saintis yang daripada Eropah yang mahu mengenali flora dan fauna Sabah ini. Dan mereka ini merupakan pelancong jangka masa yang panjang. Dia orang akan tinggal di suatu tempat itu 5 bulan, 6 bulan untuk menjalankan research mereka dan secara tidak langsung ia akan memberikan sumber ekonomi kepada orang-orang di Kinabatangan juga. Di samping itu apa saya lihat yang belum ada di Kinabatangan adalah river cruise dia. River cruise di mana yang telah dijalankan oleh banyak-banyak negara. Ia merupakan suatu tarikan yang unik dan boleh diambil oleh para peniaga kalau mau buat. So itu di kawasan Kinabatangan dan mungkin cara apply-nya itu tidak sama dengan mengikut bahagian-bahagian lain. Contohnya macam di Kota Belud, mungkin kita boleh kembangkan lagi sebab di sana terkenal dengan Cowboy Town. Jadi kita mungkin boleh kembangkan bagaimana Kota Belud itu dimajukan menjadi Cowboy Town suatu masa nanti dengan tradisi yang tidak ditinggalkan begitu. Baik. Antaranya tadi juga disebut tentang mengembalikan keyakinan pelancong. Kita masih di stick pada soalan yang tadi itu, mengembalikan keyakinan pelancong. Agak-agak selepas 2 tahun ini, macam mana kita mau kembalikan keyakinan pelancong itu, sama ada pelancong tempatan ataupun pelancong yang dari luar untuk kembali datang kepada kita? Kita punya cabaran utama pada hari ini adalah COVID, saya rasa. COVID ini tiada yang mau dijangkiti. Dan juga kita lihat terdapat juga apabila sudah divaksin dan dijangkiti COVID. Itu yang pentingnya apabila kita mengadakan pertemuan dengan Motek lebih kurang 2 minggu yang lalu, kita minta agar vaksin ini dipercepatkan dengan kadar segera dan kita akan memberikan kepada pemain-pemain industri itu berupa satu tagging bahawa mereka telah divaksin. Kalau dah kita mau tengok sekarang pun, mau tengok orang sudah divaksin ke belum, kena buka MySejahtera. Tapi kita pun segan untuk bertanya, boleh tengok MySejahtera kah? Tidak. Kita akan membekalkan lebih kurang seperti tagging kepada pemain-pemain industri macam tourist guide yang sudah divaksin agar mereka confident lah, pelancong confident untuk bersama-sama dengan mereka di dalam apa keadaan sekalipun. Itu antara salah satu kita punya langkah agar meyakinkan pelancong untuk kembali ke Sabah lah. Untuk kembali ke Sabah. Saya percaya pelancong daripada Korea, China yang memang sudah begitu tegar, pelancong yang sudah berulang kali datang ke sini, yang tidak pos-pos lagi datang ke sini, rasanya sebelum COVID hari itu pun sudah sedia booking tempat, sudah sedia dengan tempahan pelancong. Tapi apakan daya, bila COVID melanda, semua pun terpaksa di slow down kan. Baik, kita ada soalan daripada penonton kita, daripada Syukri Jadu. Katanya pelancongan Sabah ada cadangan untuk memberi kebenaran pelancong dari negara zon hijau untuk melancong di Sabah. Okey. Itu soalan dia. Pihak Kerajaan Negeri Sabah telah memperkenalkan satu skim travel bubble. Dia merupakan pelancongan dalam gelembung, orang bilang. Untuk pelancong-pelancong daripada luar negara, yang saya berikan contoh yang telah mengapply adalah daripada negara Singapura. Mereka telah mengapply untuk menjalankan travel bubble ke negeri Sabah ini. Dan saya rasa sudah mendapat kelulusan dan telah dijalankan beberapa kali sebelum kes COVID di Sabah ini melonjak dengan tinggi, agak tinggi, dan ia telah dibatalkan. Dan untuk seterusnya juga, sebelum kita mencapai herd immunity, saya rasa program travel bubble ini akan diteruskan dari masa ke semasa, dan industri-industri pelancongan boleh mendaftar dengan kementerian lah untuk menjalankan travel bubble ini bila-bila masa.
Baik, menyebut tentang gelembung pelancongan ataupun yang sudah disebutkan oleh saudara Naim tadi, jelas bagaimana gelembung pelancongan ini sangat membantu. Jadi untuk merancakkan lagi, adakah aktiviti-aktiviti melancong di dalam, contoh kan kalau di kawasan fasa 2 ini kita masih boleh travel sekitar ini, tetapi mesti melalui agensi pelancongan yang telah berdaftar dan dibenarkan. Macam mana komen? Dia punya konsep travel bubble ini jangan sampai berbola bubble itu pecah. Berarti kita tidak dibenarkan untuk berinteraksi dengan sesiapa pun daripada kalangan kumpulan kita. Tidak boleh bercakap? Bukan, untuk daripada macam contohnya mereka pergi ke suatu restoran dan itu tidak dibenarkan kerana ia telah berkontak rapat dengan pekerja-pekerja restoran itu. Kita hanya benarkan mereka dalam kelompok-kelompok mereka sahaja. Contohnya perjalanan yang di-apply oleh Singapura ke Sabah adalah dorang akan charter sebuah flight daripada Singapura terus ke Kota Kinabalu dan daripada sana terus dibawakan kepada Sutra Harbour untuk beberapa hari dan terus ke Pulau Mantanani untuk beberapa hari dan pulang. Itu saja perjalanannya. Ya. Tidak lebih dari itu. Mereka tidak boleh ke sana ke sini, belum tidak boleh. Tidak boleh. Ke sana ke sini. Okey, kita ada soalan lagi daripada penonton kita, saudara Zulfikar bin Zulkifli. Ini pun kita punya penonton tetap ya. Terima kasih. Soalannya, apakah inisiatif kementerian untuk memastikan para pelancong ini tidak merebakkan wabak COVID-19 terutamanya jika sudah membenarkan pihak pelancong luar negara masuk ke sini? Saya rasa ini pun sukar dijawab. Untuk cara untuk tidak merebakkan ini COVID, saya pun tidak tahu pasal apa yang kita saksikan pada hari ini. COVID ini semakin lama semakin bertukar-tukar, dia boleh mutate. Varian dia lebih banyak. Kalau mau dikatakan tidak perlu pun percakapan dengan seorang itu, hanya melalui udara pun boleh dijangkiti. Dan saya rasa semua kita boleh harapkan agar vaksin ini berjalan dengan selamat, agar kita dapat capai herd immunity dengan kadar yang segera untuk mengembalikan sektor pelancongan di Sabah ini khususnya. InsyaAllah. Baik. Panas betul kita punya line malam ni ya. Soalan bertubi-tubi masuk kerana mereka melihat saudara Naim seorang pemimpin muda yang masih fresh, yang masih banyak tenaga untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh penonton kita. Baik, daripada Farhan Alia Bri, soalan, jika ada pelan pemulihan pelancongan untuk sektor pelancongan, bagaimana pula untuk menarik semula minat ataupun keberanian pelawat pelancongan ke destinasi pelancongan sedangkan kes saban hari meningkat, tambahan lagi pelawat ataupun pelancong masih keliru dengan rakyat yang sering keliru dengan pengumuman SOP ya, kebenaran merentas yang berubah-ubah. Saya agak setuju juga dengan saranan yang diberikan oleh saudara siapa? Farhan. Memang ada kekurangan daripada segi SOP itu, tapi saya rasa kerajaan kita pun dalam proses untuk mengenal pasti SOP mana yang terbaik bagi melaksanakan program ini. Kita mahu orang-orang rakyat-rakyat di Sabah ini dapat menjana ekonomi dengan keadaan yang sihat dan cermat. Kita tidak mahu kes COVID ini terus berluasa di Sabah ini. Saya rasa pada hari ini pun lebih kurang berapa sudah kes? 600 lebih. 600 lebih di Sabah. Ya agak tinggi walaupun kita lihat daripada sektor geografi kita agak besar berbanding dengan negeri-negeri lain. Tapi saya rasa itu sungguh membimbangkanlah. Betul. Dengan adanya pengkawalan daripada segi borders ini di antara daerah ke daerah yang lain, saya rasa ia memberikan ibaratkan suatu kurungan lah kepada suatu daerah itu, agar kalau contohnya Kota Kinabalu ini dipenuhi oleh COVID dan dia tidak mengefek kepada daerah-daerah lain seperti Ranau dan sebagainya. Ya, itu yang kita mau. Jadi kita dapat lebih menumpukan perhatian kepada tempat-tempat yang dikenakan COVID. Baik. Ada lagi soalan daripada saudara Umar Mokhtar kita.
Bagaimana dengan pengusaha-pengusaha pelancongan yang terjejas akibat pandemik ini? Apakah usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan untuk menampan impak yang besar ini, contohnya pelancongan secara digital? Sebab kalau kita tengok macam di Semenanjung mereka telah mula. Kalau tidak silap saya, Zoom Melaka sudah mula. Mereka mengenakan beberapa bayaran, yang certain bayaran untuk membawa pelancong-pelancong melawat Zoom Melaka itu secara maya. Begitu juga di Equaria dan sebagainya. Jadi adakah Sabah juga mula ke arah itu, atau kita berharap sehingga habis vaksinasi ini, program PIK ini, kita boleh bergerak bebas semula? Bebas. Okay, untuk menjawab soalan, pada setakat hari ini dia belum menjalankan lagi, tapi ia termasuk dalam perancangan-perancangan untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain industri ini memperkenalkan produk mereka secara maya lah. Baik. Bagaimana pula pihak kementerian ingin mengembalikan keyakinan bukan saja kepada pelancong tetapi juga kepada graduan yang berasaskan pelancongan dan perhotelan agar terus relevan dalam pasaran? Bagi menjawab soalan yang telah diberikan, seperti saya maklumkan, buat masa ini segala jenis pekerjaan yang berkenaan pelancongan sudah agak terlalu perlahan lah. Betul. Dan itu kita telah membekalkan beberapa program, iaitu antaranya cross skilling dan juga upskilling kepada para pekerja sektor pelancongan ini. Saya turut bersimpati dengan mereka, di mana semua pun tahu bahawa ramai pekerja-pekerja hotel telah diberhentikan kerja. Kalau ada yang masih bekerja pun tapi gaji dia sudah dipotong separuh. Justru itu segala kudrat yang ada ini kami telah mencurahkan untuk memastikan agar sumber pendapatan untuk mengekalkan kehidupan mereka dapat dijalankan. Ada soalan yang agak panas ya. Ditanya daripada kita punya penonton, dia kata sektor pelancongan sumbang banyak pendapatan kepada negeri sebelum ini. Ketika COVID, pelancong tidak datang, masih adakah duit negeri? Masih ada. Nakal ya yang bertanya ni. Saya pun tidak nampak berapa banyak duit negeri ini, tapi saya rasa melalui daripada bajet yang telah dibentangkan oleh Ketua Menteri Sabah ini, saya rasa duit masih ada di negeri kita. Sebab bajet masih berjalan. Bajet masih berjalan dan daripada sumber pendapat daripada bajet yang telah dirangka itu, apa yang kita lihat hanya lebih kurang 20% daripada sektor pelancongan yang kita target pada tahun ini. Dan walaupun ia tidak memenuhi KPI sekalipun, saya rasa namun ekonomi Sabah ini tetap berjalan lancar, kerana salah satu saya boleh memberitahukan, sektor sawit yang banyak di Sabah ini, hasil daripada cukai dia saya rasa lebih daripada jangkaan, kerana minyak sawit, harga sawit telah naik dengan mendadak pada tahun ini. Okey. Berita-berita baik kepada peneroka-peneroka sawit di luar sana. InsyaAllah semoga harga-harga ini semakin meningkat lagi supaya dapat pula memberi pulangan kepada peneroka-peneroka kita. Baik, baru-baru ini kerajaan telah mengumumkan akan memberi bantuan secara one-off RM3,000 kepada lebih 5,300 agensi pelancongan yang berdaftar. Adakah 5,300 ini hanya diberi kepada agensi yang berada di Semenanjung saja atau juga diberi kepada agensi yang berada di negeri Sabah? Itu ada merupakan tambahanlah kepada agensi-agensi di Sabah. Kita ada juga orang panggil Mata Sabah lah, untuk menjadi wakil kepada travel agencies di Sabah ini. Dan saya rasa itu pun memberikan suntikan dana dan semangat agar pemain-pemain industri ini terus kekal teguh untuk dan tidak give up dengan industri pelancongan di Sabah. Baik. Soalan yang seterusnya, tu saya kata tadi banyak betul soalan bertubi-tubi ni. Daripada Nur Kasmin Min, apakah strategi yang akan dilaksanakan untuk menarik pelancong mengunjungi tempat pelancongan di negeri jika COVID-19 ini tidak berkurangan ataupun masih lagi mengambil masa yang panjang sebelum kita pulih dengan sebenar-benarnya? Perancangan yang sedia ada adalah seperti yang saya katakan, jikalau kes COVID ini tidak pulih, apa-apa jenis perancangan pun sukar untuk dijalankan, termasuk juga
ini online tourism. Bila kita tengok kemungkinan kita boleh kita ada juga, saya pernah ada try apa ini orang bilang merasai bagaimana di Pulau Sipadan di dalam air dia hanya menggunakan AI. Okey. Apa tu AR, augmented reality kan orang bilang. Boleh nampak segala jenis koral ikan yang ada di sana. Saya rasa itu salah satu kita punya yang boleh dijalankan, namun saya terus terang ia tidak banyak membantu kepada pemain-pemain industri pelancongan ini. Di Sabah ini industri yang terbesar yang membabitkan orang-orang tempatan adalah daripada sektor pelancongan. Betul. Di mana daripada para pekerja dia dan hingga kepada para pengusaha dia merupakan orang-orang tempatan. Walaupun sektor pertanian di Sabah ini nombor satu yang terbesar, tapi kita pun maklum bahawa tidak ramai pekerja-pekerja tempatan yang bekerja di sektor tersebut dan berlainan dengan pelancongan ini. Dan saya nampak daripada segi itu, dan juga yang seperti saya katakan tadi, trouble bubble lah yang dapat kita jalankan buat masa ini. Itu sajalah. Baik. Kerajaan juga bersetuju untuk menangguhkan pembayaran ansuran cukai pendapatan bulanan kepada syarikat dan mengecualikan cukai pelancongan serta perkhidmatan kepada pengendali hotel sehingga akhir tahun 2021. Jadi pada pandangan saudara Naim, adakah langkah ini bertepatan dengan situasi sekarang? Saya rasa ia bertepatan dan juga sedikit sebanyak dapat membantulah para pengusaha, dan ia agak baik untuk dijalankan lebih kerap lagi lah. Sebab macam tadi ada disebut tentang diskaun bil elektrik kepada pengusaha-pengusaha hotel, yang mana rasanya sangat membantu. Macam sebagai contoh, beberapa minggu lepas kami juga di Ulang Suara ini ada menjemput pengusaha-pengusaha pelancong daripada contohnya ya, yang hari itu kami jemput adalah pengusaha bot pelancongan yang menjalankan perniagaan membawa bot pelancong di sekitar pulau-pulau di Kota Kinabalu. Tetapi rungutan mereka ataupun yang minta mereka kita suarakan adalah bagaimana mereka terpaksa menampung kos untuk membayar sewa di Jesselton Point, kaunter-kaunter, dan juga membayar pekerja-pekerja yang berada di situ, sedangkan sektor pelancongan kita tidak begitu memberangsangkan lagi. Jadi katanya, adakah bantuan daripada kerajaan negeri yang boleh dilakukan untuk meminta ataupun memberi ruang kepada mereka tidak membayar kelonggaran untuk menangguhkan dulu pembayaran dan sebagainya? Setakat ini belum ada, tapi saya akan ambil maklum mengenai rungutan yang telah dipanjangkan lah. Saya akan bawa kepada pihak pengurusan kementerian untuk mengelolakan suatu langkah yang win-win lah, agar mereka ini tidak terlalu terjejas sehingga terpaksa menjual bot-bot mereka. Ya, betul. Saya akan ambil maklum lah. Baik, terima kasih. Jadi tadi juga Saudara Naim ada sebut tentang roadmap 2021 dengan peruntukan sebanyak 130.36 juta, yang mana 113.34 juta untuk diberikan kepada pembekalan dan 17.02 juta untuk pembangunan. Dilakukan bertujuan sebagai kerangka ke arah pemulihan dan rejuvenasi industri pelancongan Sabah. Komen Saudara Naim. Itu merupakan perancangan pelan jangka masa sederhana lah. Bagi kita menambah baik sedikit sebanyak infrastruktur pelancongan kita yang sedia ada ini. Ada yang juga telah berusia 20 hingga 30 tahun dan akan di-upgrade dengan kadar yang segera. Dan juga melalui peruntukan yang telah diberikan itu, daripada segi pembekalan itulah yang saya beritahu tadi, kita telah memberikan bantuan-bantuan sedikit one off kepada pemain-pemain industri, kepada malim-malim gunung juga kita telah berikan, kepada dive master yang ada di Sabah kita berikan bantuan sedikit sebanyak lah. Itu bagi mereka sustain di Sabah ini. Baik, kita faham sepanjang tempoh kita berkurung, dikurung, terkurung ini, banyak juga resort ataupun bangunan-bangunan yang melibatkan pelancongan ini mungkin ada kerosakan, berlaku ketidakcantikan lah sudah ya kawasan-kawasan itu. Jadi adakah sebelum kita membuka semula sektor pelancongan ini, adakah bantuan juga diberikan kepada kerajaan negeri untuk membaik pulih
kawasan-kawasan yang terjejas ini atau bagaimana? Bagi tahun ini tidak ada, tapi tahun lalu di mana kerajaan sebelum Perikatan Nasional Gabungan Rakyat Sabah ada di Sabah, Kerajaan Warisan telah memperkenalkan sebuah program Sabah New Deal, di mana untuk memperuntukkan lebih kurang 10 juta untuk pengusaha-pengusaha pelancongan memohon lebih kurang 20,000 satu entiti bagi membaik pulih mereka punya kemudahan-kemudahan asas lah, tandas ke, dewan ke, untuk dia buat cat baru ke dan sebagainya. Dan apabila beralih kerajaan kepada Gabungan Rakyat Sabah, dan kita melihat bahawa program ini amat baik untuk diteruskan dan kita teruskan. Lebih kurang 4,000 lebih penerima berjumlah 10 juta ringgit kita telah peruntukkan bagi mereka, dan ya saya tidak silap ianya semua telah berjalan dengan lancar lah. Adakah kementerian ada mensasarkan satu tempat untuk dibangunkan betul-betul dengan pesat? Macam sekarang kita nampak tumpuan bila pelancong daripada luar akan pergi ke pulau, akan pergi ke Kundasang. Tetapi ada lagi, saya percaya ada banyak lagi kawasan-kawasan di Sabah ini yang belum diteroka dengan secara maksimumnya. Jadi adakah tidak atau kementerian punya plan untuk betul-betul membangunkan spesifik satu tempat yang betul-betul untuk dinaikkan sebagai kita punya pelancongan? Untuk pelancongan. Kalau saya rasa tidak ada. Kita akan memberikan peluang yang sama rata kepada setiap daerah yang di Sabah ini, bagi sektor swasta ini develop lagi pelancongan dari masa ke semasa. Kita akan menyediakan daripada segala jenis kemudahan asas, termasuk daripada segi promosi yang kita jalankan kepada pusat pelancongan ini. Dan jika tanya ada fokus, memang tidak ada. Kita mahu semua ada shared prosperity within all the Sabahan people lah. Kita mau begitu agar semua merasa kan? Fair and square. Okay. Baik, kita ada satu pandangan daripada IR Abdul Aziz Zulkarnain. Katanya kerajaan negeri perlu menggalakkan lebih banyak pusat eko pelancongan di bandar-bandar utama agar dapat mencipta lebih banyak peluang perusahaan di negeri ini. Betul juga, selama ini tumpuan kita adalah di kawasan luar bandar, inap desa, homestay yang disebut dan sebagainya. Tapi di kawasan bandar, macam mana kita mau betul-betul majukan lagi sebagai kita punya tempat pelancongan? Kebanyakan apabila Sabah ini mau bilang tidak maju, saya rasa dia daripada segi sektor pelancongan dia lebih kurang agak baik jugalah at the peak. Saya rasa untuk boost up lagi sektor perindustrian pelancongan di Sabah ini, terutama di dalam bandar, adalah dengan memperkenalkan budaya kita yang ada selama ini di dalam kalangan-kalangan pelancong lah. Kemungkinan Kementerian Pelancongan Negeri Sabah juga telah merancang untuk menubuhkan suatu cultural village di kawasan Kota Kinabalu ini, bagi mengumpulkan setiap sub-sub budaya yang ada di Sabah ini di satu tempat dan kita komersialkan dia. Seperti apa yang ada di Kuching Sarawak, tidak silap, cultural village. Saya rasa Kerajaan Negeri Sabah pun telah merancang untuk dan telah memohon peruntukan agar ia dapat dijalankanlah di Sabah. Kita ada satu lagi tempat pelancongan yang saya kira agak menarik untuk dibangunkan, iaitu kalau di pusat bandar ini saya melihat Pillars of Sabah 2021, tiang tu kan. Jadi adakah kita boleh, kalau boleh dicadangkan, adakah kita boleh mewujudkan Pillars of Sabah ni, kawasannya ini untuk dijadikan sebagai pusat seni kepada anak-anak seni kita. Contohnya dibangunkan untuk kumpulan baskers menyanyi di situ, kumpulan untuk yang karyawan-karyawan berpuisi di situ. Jadikan dia sebagai satu kawasan untuk macam dulu kita ada pasar seni kalau di Semenanjung kan, yang mana semua anak-anak seni itu bertumpu di situ dengan memberikan karya-karya terbaik mereka di situ. Boleh jugalah saya mengambil kira cadangan yang telah diberikan, dan untuk makluman juga Pillars of Sabah pun telah dijalankan beberapa projek tahun ini, dan saya rasa ia mendapat sambutan yang baik. Dan juga cadangan untuk menjadi tempat-tempat basking saya rasa baik juga. Cuma daripada segi saya lihat segi keselamatan, tempat tu agak kecil dan juga bangunan dia agak lama. Jadi kita pun tidak tahu, mungkin dia boleh rubuh dan menjejaskan kita punya
pengunjung-pengunjung yang ada kalau di keadaannya skala besar. Namun kita akan cuba untuk sedaya upaya mencarikan tempat yang sesuai untuk dijadikan sebagai pasar seni kalau kita ada di Semenanjung. Betul. Saya rasa di Sabah belum ada lagi. Betul. Baik, program COVID-19 Free Destination adalah sasaran MOTEK ataupun Kementerian Pelancongan di mana penggiat industri digesa menyokong usaha government dalam membentuk imuniti kelompok ini dengan agar cepat memulihkan semula industri dengan cara kesemua penggiat-penggiat industri pelancongan ini diberikan vaksin. Jadi adakah Kementerian Pelancongan membuka maksud saya macam adakah jalan untuk memberi ruang kepada penggiat-penggiat industri ini mendapatkan vaksin secara kelompok atau macam mana? Melalui maklumat yang telah diberikan kepada kami pihak MOTEK Sabah, Ministry of Tourism Federal di Sabah ini, mereka telah maklumkan bahawa vaksin untuk pemain-pemain industri ini telah disediakan dan sekarang buka untuk pendaftaran lah. Setakat hari ini lebih kurang berapa dia bilang 4,000 lebih telah mendaftar untuk menerima vaksin itu. Di bawah kementerian? Di bawah Kementerian MOTEK. Bagaimana penggiat-penggiat industri pelancongan ini boleh mendaftarkan diri? Boleh terus ke MOTEK ataupun boleh berhubung dengan Sabah Tourism Board lah, bagi mendaftar vaksin-vaksin untuk penggiat pelancong. Okey. Ada lagi soalan nih daripada Muhammad Azmi, katanya betulkah cadangan dark tourism yang hangat diperkatakan baru-baru ini adalah pelancongan bercirikan hantu atau sesuatu yang menakutkan? Dah bila kita lihat dark tourism ini, dia bukan sahaja mengenai hantu dan menakutkan. Bila kita lihat contohnya di India terdapat suatu perayaan di mana mereka menggunakan suatu benda yang tajam untuk memukul diri mereka sendiri. Saya pun lupa apa dia. Tapi itu diklasifikasikan sebagai dark tourism. Di mana ia merupakan suatu pelancongan bagi saya yang agak ganas sikit lah. Dan saya lihat konsep ini bukanlah konsep yang baru, cuma kurang dijalankan di negara kita. Kalau kita lihat di negara-negara barat, ramai yang telah memperkenalkan museum yang berasaskan horror yang seram, dan juga jika kita lihat di Genting Highland pun ada apa itu, dia macam museum yang rumah apa itu, begitulah, rumah hantu, rumah hantu. Kalau mungkin Sabah ni saudara Naimah, kita boleh wujudkan satu rumah hantu tapi nama-nama hantu tu mesti nama tradisi, nama original yang Sabah. Contoh apa nama hantu yang Sabah punya? Kokok. dia banyak jugalah. Mungkin kalau kita jalankan di Sabah, kita buat tender yang lain yang panggil yang betul-betul datang. Jangan. Nauzubillah min zalik. Kalau begitu saya serahkan pada saudara Naim untuk dialah yang manage tu rumah. Saya memang awal-awal tidak akan pergi tu tempat. Baik. Soalan lagi seterusnya daripada Hirna Tahir. Dari tadi apa katanya dia ni, bagi semangat sikit to all industry players yang sangat terkesan. I bet diorang punya banyak idea untuk merancakkan lagi tourism industry di Sabah. Selaku setiausaha politik kepada Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, saya terutama sekali memberikan simpati saya kepada pemain-pemain industri pelancongan di Sabah ini. Dan jikalau ada apa-apa idea, apa-apa cadangan yang mahu dikemukakan, boleh terus ke pejabat ataupun boleh kalau segan boleh kontak saya melalui Facebook, email Facebook saudara Naim apa? Mungkin Muhammad Kurniawan Naim. Muhammad Kurniawan Naim. Boleh cari di Facebook, boleh. Muhammad Kurniawan Naim, boleh add, boleh tengok ataupun boleh like page beliau kan? Page yang mana saudara Naim boleh menyalurkan banyak informasi ataupun untuk menghantar apa-apalah message tentang cadangan kepada sektor pelancongan dan sebagainya. Baik, ada lagi katanya daripada Once AK, hope we can develop more and more cultural venue. Boleh komen sedikit? Kita tengah, macam saya bagi tahu tadi, kita tengah mohon peruntukan agar ada
untuk menjalankan cultural village. Kalau tidak silap saya di dekat Kinarut tu, sana. Kita telah memohonkan peruntukan kepada kerajaan pusat untuk menubuhkan satu cultural village lah di Sabah ini. Baik. Kita juga ada soalan daripada Muhammad Ridwan, Datuk Akli. Adakah kementerian membuat sebarang planning untuk mengenal pasti kawasan pelancongan yang baru sebagai salah satu strategi membaik pulih industri pelancongan apabila COVID ini selesai? Seperti contoh di kawasan Kota Belud yang banyak kawasan mempunyai potensi yang sangat baik untuk industri pelancongan tapi tidak begitu diketahui oleh para pelancong seperti yang sudah kita sebut tadilah. Okey, bagi strength pelancongan Sabah ini adalah dia punya flora dan fauna, sekitaran dia. Justru itu kita telah memang sudah ada R&D team daripada taman-taman Sabah ini untuk mengenal pasti sektor-sektor tempat-tempat kawasan pelancong yang menarik lah. Di samping itu kita akan menjaga pemeliharaan tempat tersebut walaupun dibuka kepada pelancong. Bagi yang terkini saya boleh kongsi adalah di Teluk Double yang berada di Lahad Datu, di mana kita minta untuk digazetkan di bawah Taman-Taman Sabah dan telah diluluskan oleh Kabinet lebih kurang pada bulan 3 atau bulan 2 yang tahun ini. Dan pada ketika ini kita telah menjalankan dan daripada segi mengenal pasti kawasan-kawasan tanah-tanah yang sedia ada untuk digazetkan bawah Taman-Taman Sabah, dan kita akan perkenalkan dia sebagai tarikan pelancongan yang baru. Dia merupakan blue ring yang ada di salah satu blue ring ini di dunia lebih kurang ada 12 lah begitu. Dan salah satunya ada di Lahad Datu, di Teluk Double itu. Ya. Bagus. Saya ingin memohon maaf kerana tidak dapat membacakan banyak lagi soalan yang bertubi-tubi masuk kerana masa begitu cemburu, jealous betul dia dengan kita. Mentang-mentang dia tahu kita punya pemimpin malam ini begitu panas dengan soalan-soalan, tapi apakan daya masa kita ni terhad. Tetapi kita ada satu soalan yang minta ataupun yang telah diminta oleh kita punya penerbit. Kita punya penerbit, dia kata aku mesti baca, mesti baca ini soalan. Iaitu, apa itu? Bagaimana sisi seorang yang berhormat Datuk Seri Bung Mukhtaradin sebagai ayah di mata Naim? Ini di luar daripada cerita Kementerian Pelancongannya, cerita kementeriannya sudah habis. Dia memang seorang yang tegas lah, saya boleh katakan. Tapi dia tegas macam di dalam dewan kah? Tidaklah, dia happy go lucky. Tapi kebanyakan masa yang beliau berikan adalah untuk menambah baik apa-apa yang ada di negeri Sabah ini. Kalau saya tidak lupa lah, dia hantar saya pergi sekolah pun lebih kurang 1 kali lah saja. Sepanjang berapa ni? 12 tahun ke? 13 Sepanjang tahun. 12 tahun? Ya. Sekali saja? Sekali saja. Gitu. Kita faham bahawa yang berhormat Datuk Seri, itulah pengorbanan seorang anak apabila terpaksa berkongsi ayah dengan rakyat. Dan kita tahu Datuk Seri Bung sudah begitu lama servis untuk rakyat sama ada di kawasan dan juga di negeri Sabah ini. Terima kasih kita ucapkan banyak-banyak kepada yang berhormat Datuk Seri, kerana kita tidak juga bilang kita menyisikan anak sendiri, tetapi kita ingin mengucapkanlah terima kasih kerana sudi berkongsi kasih sayang itu kepada rakyat-rakyat yang lain. Baik. Sebelum kita akhiri rancangan kita pada malam ini, terima kasih sekali lagi kepada saudara Naim kerana sudi hadir pada malam ini. Susah-susah beliau datang ke sini. Kata-kata akhir sebelum mengundurkan diri. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ulang Suara lah sudi menjemput saya dan berkongsi sedikit sebanyak apa yang saya ketahui tentang sektor pelancongan. Dapat beberapa cadangan, saya akan tengok baliklah temu ramai ini daripada komen-komen banyak cadangan yang dapat dikemukakan dan saya akan kemukakan satu persatu bagi menambah baik lagi. Saya mengajak semua untuk tidak hilang harapan dengan sektor pelancongan di Sabah ini. Sama-sama kita memberikan, sumbangkan apa-apa walaupun daripada segi idea untuk mengembalikan sektor pelancongan kita yang gilang gemilang dahulu. Kerana apa yang
ada ini kita dapat rasai bersama. Tidak ada rezeki di mana-mana ini. Jadi saya harap semua untuk kekal bersama dengan kerajaan pada hari ini bagi memulihkan apa yang sedia ada. Kalau ada kurang, tegurlah, dan kalau ada kelebihan, kongsikanlah dengan kami. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pelancong, para pelancong yang juga tidak serik untuk berkunjung ke Sabah. Kalau ada yang melihat, sama ada daripada segi domestik ataupun antarabangsa, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemain-pemain industri pelancongan kerana terus memberikan servis yang bertaraf dunia kepada para pelancong yang datang. Itu saja. Baik, bagi pihak kru production Ruang Suara, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Kami mendoakan semoga saudara Naim terus sukses di masa hadapan, menjadi pemimpin pelapis seperti mana ketokohan ayah beliau di masa akan datang, insyaAllah. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi dalam siaran yang akan datang, episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.